TV KPM. Manalah Irfan ni? Minta maaf cikgu. Cikgu minta maaf lambat sikit. Irfan baru jumpa je serangga ni. Okey, tak ni apa. ke pokoknya? Ya. Okey, kalau macam tu Irfan siram dulu Boleh. Okey, perlu. Hati-hati. Okey cikgu. Tapi macam tak cukup lah. Banyak sikit macam kejap. ni. Kenapa? Kenapa Irfan sembuh terlampau banyak racun serangga tu? Kenapa? Tak boleh cikgu? Kalau terlampau banyak baja, terlampau banyak racun serangga, boleh menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah? Alamak, Irfan minta maaf. Irfan tak tahu berkenaan pasal ni cikgu. Macam mana ni cikgu? Tak apa. Kalau tak tahu, jom masuk kelas saya. Jom kita. Sikit je Okey. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera anda semua yang sedang menyaksikan Slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik dan bertenaga kerana hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran sains tingkatan 5 dengan topiknya Kelestarian Alam Sekitar. Bersama siapa? Tentunya bersama dengan Cikgu Rosam Falti Zulti binti Samiran dari SMK Putrajaya Presin 11-1 dan juga kita bersama dengan seorang jurubahasa iaitu cikgu kita dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam Selangor, Cikgu Farazilah binti Abdul Rahim. Baik, terima kasih cikgu kerana bersama kami hari ini. Dan Cikgu Rosam, apa khabar cikgu hari ini? Alhamdulillah sihat. Irfan? Saya sihat, tapi kena marah sikit tadi sebab terlebih sembuh racun serangga tadi. Okey cikgu, untuk hari ini kita tahu kita akan belajar mengenai kelestarian alam sekitar, betul? Betul. Jadi untuk kita mulakan wadah perbincangan kita, mungkin cikgu berjelaskan perkenalan, silakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okay, saya teruskan. Untuk bab 3, tingkatan 5, sains kelestarian alam sekitar. Hari ini kita akan fokus kepada 3.2, pencemaran alam sekitar. Bagi standard pembelajaran, murid boleh yang pertama menerangkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Yang kedua, murid boleh mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Dan yang ketiga, murid boleh mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar menggunakan teknologi hijau. Baik. Dan apa itu definisi pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. Dan pencemaran alam sekitar ini akan menyebabkan kemudaratan dan juga ketidakselesaan kepada semua hidupan. Boleh faham Irfan? Boleh faham cikgu. Maknanya kalau tadi Irfan ada sembuh terlebih racun serangga dekat pokok kita, itu juga merupakan satu bentuk pencemaran alam sekitar. Betul atau salah? Ya, betul. Itu yang saya katakan tadi. Kalau Irfan gunakan baja berlebihan, racun serangga yang disembuh secara berlebihan boleh menyebabkan salah satu jenis pencemaran alam sekitar. Okey, jadi cikgu, kalau caranya untuk kita menyembuh tadi kena kurangkanlah. Ya, betul. Maknanya tidak boleh digunakan dalam keadaan yang banyak seperti apa yang Irfan lakukan sebentar tadi. Okey, itu perkara yang tidak patut kita lakukan cikgu. Betul. Kita kena jaga alam sekitar kita. Baik. Dan sekarang ini cikgu dah jelaskan pengenalan mengenai topik kita. Kita nak berhenti berehat seketika. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini.
KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam slot menengah atas di TV KPM, tentunya dalam mata pelajaran Sains Tingkatan 5, dan sekarang ini subtopiknya pula beralih kepada jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Jadi Cikgu Rosam, dah bersedia Cikgu? Ya, dah bersedia. Apa kata kita mulakan perbincangan kita? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Seterusnya kita beralih kepada jenis pencemaran alam sekitar. Untuk jenis pencemaran alam sekitar terdapat 4 jenis. Yang pertama kita ada pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran terma, dan yang keempat kita ada pencemaran air. Dan apa punca menyebabkan setiap jenis pencemaran alam sekitar ini? Okey, yang pertama saya terangkan dulu ya Irfan berkenaan dengan pencemaran udara. Untuk pencemaran udara, punca yang menyebabkan pencemaran udara ini pertama pembakaran bahan api fosil dan biogesin, gas exhaust automobil, pereputan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Baik. Dan pencemaran udara juga disebabkan oleh pencemaran udara semula jadi. Okey, yang disebabkan pertama letusan gunung berapi, Okey. Pembakaran hutan, ribut debu dan sisa organik yang mereput. Untuk kategori yang ketiga bagi pencemaran udara adalah pencemaran udara buatan manusia. Yang pertama, gas exhaust daripada alat atau kenderaan bermotor. Seterusnya ada relau bagas, stesen jana kuasa terma dan industri dan tapak pelupusan sampah. Itu adalah kategori jenis pencemaran pertama. Yang kedua pula, kita beralih kepada pencemaran air. Punca yang menyebabkan pencemaran alam sekitar, pencemaran air ini, yang pertama adalah sisa air, sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan, dan sisa pepejal seperti sampah sarap, serta bahan buangan industri seperti gris boleh menyebabkan pencemaran air. Irfan. Okey, dan seterusnya bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia, racun perosak juga boleh menyumbang kepada pencemaran air. Dan seterusnya kita ada tumpahan minyak yang boleh menyebabkan pencemaran air ni. Cikgu, contohnya macam kalau kita nampak kapal-kapal di lautan tu kan, itu juga boleh menyebabkan pencemaran air, betul? Ya, kalau membebaskan tumpahan minyak kan secara yang kita tidak diingini berlaku, boleh menyebabkan pencemaran air. Baik. Okey, seterusnya kita beralih kepada jenis pencemaran yang ketiga, iaitu pencemaran tanah. Dan apa punca yang menyebabkan pencemaran tanah ini? Okey, yang pertama, penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan tadi. Itulah sebab yang tadi Cikgu marah tadi. Itulah tak boleh guna kerana penggunaan baja, penggunaan racun serangga yang berlebihan akan menyebabkan pencemaran tanah. Okey, sebab mengandungi bahan kimia Cikgu kan? Ya, tak elok untuk tumbesaran tumbuhan. Okey, dan yang kedua disebabkan oleh pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Ketiga puncanya adalah hujan asid, sisa nuklear dan juga sisa elektronik. Yang mana mungkin dibuang secara tidak dalam keadaan yang berkesan, sistematik, boleh menyebabkan pencemaran tanah. Contohnya Cikgu, kalau kita membuang ataupun menyebabkan kita punya telefon bimbit di mata-mata tempat, mungkin menyebabkan pencemaran tanah juga kan? Ya, betul. Lagipun macam bateri ke. Betul. Sebab tu ada teknik untuk lupuskan dengan berkesan. Okey, seterusnya pencemaran yang keempat iaitu pencemaran terma. Okey, dan punca pencemaran terma ini adalah yang pertama penyahhutanan. Penyahhutanan. Ya. Mungkin Cikgu boleh jelaskan sedikit apakah maksud penyahhutanan ini dan bagaimana keadaannya Cikgu? Okey, penyahhutanan adalah satu situasi di mana kalau ada tindakan penebangan hutan secara berlebihan, tidak patut dalam kadar yang kita patut jaga kelestarian alam sekitar ni. Cuba bayangkan kalau kita tebang semua pokok di kawasan hutan, apa yang jadi? Kita
kita punya kawasan akan jadi panas, cikgu, dan tak cukup bekal oksigen juga. Ya, sebab kita perlu gas oksigen untuk berrespirasi. Betul. Okey, dan itu adalah menyebabkan pencemaran terma. Dan seterusnya aktiviti perindustrian. Dan terakhir, punca pencemaran alam sekitar untuk pencemaran terma ni juga adalah pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Okey, malah macam kalau kita lihat di kawasan perkilangan, cikgu, kan, kalau ada asap yang keluar di corong tu, itu juga menyebabkan pencemaran. Betul, cikgu? Ya, betul. Itu pencemaran udara, pencemaran terma yang menyebabkan haba meningkat. Kan? Jadi kita kena elakkan sebab sekarang ni kita boleh merasakan sendiri pemanasan global itu, kan, cikgu? Betul. Jadi kita kena sama kurangkan. Okey, Baik. dah. Irfan dah boleh faham? Okey, setakat ini Irfan faham ada 4, nampak Irfan tulis nota dekat sini. Bagus. Anak murid yang bagus. Okey. Jadi, kita nak uji. Alamak, nak minda. kena uji minda pula. Okey, tak apa. Irfan rasa Irfan dah bersedia. Kita ada di whiteboard Okey, yang papan putih disediakan. ni. Papan putih disediakan. Okey, sebelum tu, saya sediakan satu board untuk Irfan. Okey. Maknanya kalau berjaya jawab, uji minda kita, satu soalan yang betul, saya hadiahkan 1 bintang. 1 betul, 1 bintang. Ya. Okey, Irfan sahut cabaran cikgu. Boleh? Boleh. Okey, saya yakin awak boleh. Alright. Okey, seterusnya tengok pada gambar yang diberikan. Gambar, Kita ada okey. 4 gambar. 4 gambar. Okey, dan gambar yang diberikan menunjukkan situasi kepada jenis pencemaran tadi. Sebab tu okey. kita ada 4 jawapan untuk jenis pencemaran alam sekitar. Baik. Ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran tanah dan juga pencemaran terma. Terma. Jadi suai padankan gambar tu kan kepada jenis pencemaran alam sekitar. Boleh, Irfan? Boleh, cikgu. Okey, saya rasa Irfan boleh mulakan. Ingat, Irfan, 1 soalan yang betul, 1 bintang. 1 yang betul, 1 bintang. Okey, baik, kalau macam tu izinkan saya untuk mulakan uji minda kita pada hari ini. Baik, Irfan akan mulakan dengan gambar yang di sebelah atas kiri ni dulu. Ya. Okey, kalau kita boleh lihat gambar di sini, pokok-pokok telah ditebang dalam hutan secara, kalau kita boleh katakan, berlebihan, cikgu. Ya, betul. Bila pokok ditebang ni boleh menyebabkan pemanasan global dan juga menyebabkan kita kurang bekalan oksigen kerana kita perlukan oksigen untuk respirasi. Ya, betul. Nampak, Irfan ingat kata-kata cikgu? Bagus. Tadi Baik. itu aktiviti apa yang kita kata tadi? Penyahutanan. Oh, pandai Irfan. Okey, baik. Jadi kalau untuk gambar yang pertama ni, Irfan akan pilih jawapan pencemaran. Pencemaran ini Irfan akan bawa naik ke atas. Pencemaran terma. Okey, kita tengok dulu. Okey. Teruskan jawapan yang Irfan nak bagi untuk setiap gambar, baru kita semak. Okey, ataupun maknanya Irfan tidak? kena isikan semua dulu. Boleh, tak ada masalah. Baik. Kita teruskan pula dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni, okey, macam di kawasan kilang-kilang, lepas tu tanah nampak macam kurang sihat. Tanah yang tidak mempunyai nutrien dan juga tidak subur untuk penanaman dan sebagainya. Jadi di sini Irfan boleh lihat ia merupakan satu masalah pencemaran. Apa jawapan dia? Okey, Irfan akan tarik jawapan dulu. Pencemaran tanah. Okey. Okey. Macam mana, cikgu? Cikgu rasalah. Teruskan lagi. Teruskan lagi, Baru tak apa. kita tengok. Okey, betul baik. atau tidak. Kalau Irfan dah selesai dengan gambar yang kedua, kita teruskan pula dengan gambar yang ketiga. Kalau penonton boleh lihat sekarang ini, okey, di sini kita boleh lihat pelbagai jenis sampah yang terdapat dalam gambar ini menunjukkan berlakunya pencemaran. Jadi pencemaran yang bagaimana? Dalam keadaan ini kita boleh lihat di kawasan-kawasan seperti sungai dan juga di pantai-pantai. Kan? Dan kalau kita boleh lihat sini, keadaannya sangat kotor, cikgu, kan? Ya, betul. Bila keadaan kotor macam ni, sememangnya berlakunya pencemaran dan juga menyebabkan ekosistem kita tidak stabil. Jadi, untuk keadaan ini selalunya kita nampak di bahagian sungai macam saya cakap tadi, ini adalah pencemaran air. Okey. Baik, jadi tinggal satu sahaja lagi. Okey, gambar yang belum lagi Irfan suai padankan. Jadi, kita tengok dulu gambar, kita analisa sedikit mengenai gambar yang Irfan tengah tengok sekarang. Okey, kalau kita boleh lihat gambar yang terakhir ni, ini merupakan gambar yang berada, mengeluarkan asap dari corong-corong, menyebabkan berlakunya pencemaran yang kita tidak nampak mungkin sebab berlaku di udara dan atmosfera. Jadi,
Dan kalau kita melihat di sini juga, ini merupakan macam kilang-kilang yang besar lah. Dan kalau kita lihat, satu lagi clue di mana di bahagian awan juga gelap. Bila keadaan awan gelap menunjukkan berlakunya pencemaran di udara, cikgu. Okey. Cemerlang. Alhamdulillah. Jawapan sangat mantap. Mantap, cikgu. Terima Dan kita kasih. semak dulu betul Silakan. ataupun tidak. Okey, untuk gambar yang pertama, tadi Irfan kata ada aktiviti penyahutanan. Dan penyahutanan tadi macam yang kita dah belajar sebelum tadi merupakan satu punca yang menyebabkan pencemaran terma. Betul jawapan itu. Betul, okey. Jadi saya bagi 1 bintang. 1 bintang. Terima Boleh Irfan kasih. letak Okey. pada bot. Okey. Baik. Dan untuk yang kedua, gambar kedua yang menunjukkan situasi tanah yang tidak subur Okey. tu, Irfan kata itu adalah betul untuk pencemaran tanah. Okey, pandai dan Jadi 1 bintang yang kedua. Ya, Okey, bagus. terima kasih. Dan gambar yang ketiga menunjukkan pencemaran air kerana Irfan kata apa tadi? Banyak Ada sampah-sampah Betul. dekat bahagian air. Contohnya dekat sungai, dekat pantai. Jadi itu tepat jawapannya pencemaran air. Dan 1 bintang lagi untuk 1 Irfan. bintang lagi. Terima kasih. Okey, dan yang terakhir kita ada gambar yang menunjukkan situasi perindustrian di mana ada asap-asap yang dikeluarkan berlebihan, jadi yang menyebabkan pencemaran udara. Dan Okey. 1 lagi bintang untuk Irfan. Maknanya Irfan dah kumpul 4 dah bintang. 4 bintang. Yeay. Masalahnya sekarang, saya Okey, nak okey. bagi tambah lagi 2 bintang. Kenapa, cikgu? Sebab Irfan sangat cemerlang dapat memahami setiap jenis punca yang menyebabkan 4 jenis pencemaran tadi. Tahniah Irfan. Terima kasih, cikgu. Okey, ada 6 bintang sekarang ni. Nampaknya Irfan tengah tahniah. kumpul. Okey, lekat-lekat dulu. Baik, cikgu. Irfan nak tanyalah, cikgu. Pendapat cikgu. Kalau keadaan di negara kita, pencemaran yang mana satu yang lebih merisaukan sebenarnya, cikgu? Semua ni merisaukan sekarang. Sebab semua ada kaitan yang menyumbang kepada kadar peratusan pencemaran dalam negara kita. Okey. Kalau paling mudah pun kita tengok kawasan pantai, betul. sungai di kampung, sungai di luar pedalaman sekalipun, kita boleh nampak sikap tidak bertanggungjawab tu bila individu ada yang membuang sampah, sisa pepejal tadi secara tidak bertanggungjawab. Betul. Lepas minum, lepas makan, buang sahaja macam tu. Jadi semua aktiviti yang menyumbang kepada punca pencemaran alam sekitar patutnya kita dapat elakkan. Sebab kita perlu ada rasa tanggungjawab untuk pastikan kelestarian alam sekitar. Tadi cikgu ada cakap perkataan elakkan. Jadi, bagaimana ataupun caranya untuk kita elakkan daripada berlakunya pencemaran di negara kita, cikgu? Macam mana? Langkah-langkahnya. Kalau contoh untuk kita tengok pencemaran air tadi, sebab kita ada sisa pepejal, sampah-sampah dibuang secara tidak betul, kan? Tidak sistematik. Yang pertama, maknanya kita ambil langkah satu, bertanggungjawab. Kalau ada sisa pepejal, sampah-sampah, kita buang ke dalam tong sampah. Dan kalau ikut kita tengok sekarang pun, setiap tempat ada tong sampah yang dibekalkan, disediakan. Kalau tak ada, macam mana tu, Irfan? Kalau tak ada tong sampah yang berdekatan, kita bawa balik dulu ke rumah dan kita buang di tempat yang sepatutnya. Dan kita harap setiap aktiviti apa yang kita buat menjaga kelestarian alam sekitar itu tadi. Betul. Dan bagaimana pula, cikgu, dari segi mungkin cikgu boleh ceritakan bagaimana keadaan undang-undang negara kita ini yang membantu untuk mengurangkan lagi pencemaran di negara kita. Kalau kita tengok sekalipun kan sekarang kuasa viral tu sangat membantu untuk mendidik juga. Jadi kalau ada individu yang buang sampah secara tidak bertanggungjawab, kan, kompaun, kan, denda dikenakan, dan saya rasa pihak berkuasa juga telah mengetatkan undang-undang untuk memastikan pencemaran alam sekitar di negara kita bukanlah terus tiada, tapi kita dapat kurangkan. Betul tak? Betul, cikgu. Maknanya sebagai seorang individu dan rakyat Malaysia, kita perlu bertanggungjawab. Kita bagi tahu kepada pihak yang berkuasa untuk mengambil tindakan undang-undang, kan? Jika
ketika berlakunya pencemaran. Terima kasih Cikgu atas segala penjelasan untuk segmen kali. Wah, nampaknya Irfan dah banyak belajar. Tapi sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Kembali sepatutnya dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aish, tak cukup lagi. Nampak gaya kena tambah lagi ni. Baik, kembali bersama kami dalam Didik TV KPM tentunya untuk slot menengah atas mata pelajaran sains tingkatan 5. Dan sekarang ni kita akan beralih pula kepada topik kita yang seterusnya iaitu menentukan tahap pencemaran alam sekitar bersama dengan Cikgu Rosam tentunya. Jadi Cikgu, apa kata kita mulakan? Bagaimana kita nak menentukan tahap pencemaran alam sekitar? Okey, terima kasih Irfan. Dan seterusnya kita lihat tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Kalau tahap pencemaran air daripada sisa domestik, kita ada indeks pencemaran udara, IPU. Apa itu IPU? Okay, IPU merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Berbeza dengan Biochemical Oxygen Demand, BOD, iaitu tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Apa definisi Biochemical Oxygen Demand, BOD? Okay, BOD ini merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. Dan apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah respons ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam suatu ekosistem akuatik iaitu air, dan pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan adalah satu contoh eutrofikasi. Dan kesan negatif eutrofikasi termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan juga tumbuhan akuatik. Okey, itu adalah eutrofikasi. Dan kita nak tengok apa BOD secara terperinci. Okey, BOD ini adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Dan semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Jadi apa hubung kait antara BOD dengan tahap pencemaran air dalam sesuatu sampel air? Jadi kita boleh lihat apa itu beza setiap BOD dalam sesuatu sampel air. Dan tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air tersebut. Apabila larutan metilina biru dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru larutan metilina akan luntur dengan sangat cepat. Okay, jadi semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Baik. Jadi untuk BOD kita ada eksperimen. Eksperimen. Mestilah cikgu, kalau sains ni kalau tak ada eksperimen tak lengkap cikgu kan? Jadi untuk eksperimen menentukan tahap
pencemaran air dalam sampel air yang berlainan. Okey, kita boleh lihat dekat depan ni pun ada bahan, ada radas yang disediakan. Baik. Jadi bahan yang diperlukan adalah larutan metilina biru. Okey. Yang biru tu, Yang biru gelap tu, ya, cikgu. larutan metilina Okey. biru 0.1% dan 4 sampel air yang berlainan. Kita boleh nampak ada sampel A, Okey. sampel B, sampel C dan sampel D. Jadi radas yang diperlukan adalah 4 botol reagen dengan penutup. Kita ada picagari dan jam serta silinder penyukat. Okey, itu adalah bahan dan juga radas yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen menentukan tahap pencemaran air dalam sampel air yang berlainan. Apa caranya? Bagaimana prosedur untuk menjalankan eksperimen? Okay, pertama, sediakan susunan radas seperti rajah satu yang ditunjukkan. Ya, ada masukkan 1 cm padu larutan metilina biru dengan menggunakan picagari ke dalam setiap botol reagen A, B, C dan D. Baik. Tutup semua botol reagen tersebut. Jadi sekarang sebelum kita uji Irfan untuk laksanakan eksperimen, saya tunjukkan dahulu. Boleh. Tengok betul-betul. Okey. Okey. Sebab kita fokus, cikgu, Ya, betul. Jadi sekarang saya tunjuk contoh untuk kita ambillah satu, saya ambil untuk air paip. Air paip. Okey, untuk Baik. air paip dan tadi kita dah kata air paip sebagai sampel A. Jadi air paip diperlukan sebanyak 200 ml, 200 cm padu. Jadi kita perlu guna silinder penyukat. Jangan Baik. tertukar. Ini air suling. Ini air paip. Baik. Okey, so air paip kita masukkan Dalam silinder dalam penyukat. silinder Bismillah. penyukat. Okey. Okey, macam mana kita perlu rendahkan badan sikit supaya Okey. mata kita sama aras dengan silinder. Okey, Kalau tak sekejap. sama macam mana, cikgu? Sekejap, gigil. Cikgu tengah fokus nampaknya. Tak Okey. apa, saya bagi masa Sebab dulu. kita perlukan Okey. isi padu yang tepat. Yang tepat. Kan? Untuk elakkan kesilapan dalam mengambil isi padu. Jadi ni baru 100. Okey, Kita masukkan maknanya dalam... kita kena ulang lagi satu kali lah, cikgu. Ya, kita masukkan dalam botol 100. reagen. Okey, yang penting kena hati-hati. Ya, jangan Ni tak apa lagi air paip. Kalau kita untuk air sungai, air kolam kan itu kotor sedikit kan. Mesti ada bakteria tu. Tak adalah, saya sayang Irfan. Saya suruhlah buat air suling ataupun air paip saja. Terima kasih, cikgu. Okey, so Nampak satu cikgu lagi. Okey. Kan sebab kita perlukan 200. 200 lagi sekali kita Sekali ulang. lagi ya. Okey, yang penting mata kena meniskus. Kita mengelakkan Ralat paralax. ya, ralat Okey. paralax. Itu terma Okey. yang betul. Dan kita masukkan lagi. Okey, baik. Jadi Dah ada. apa yang diperlukan dah tersedia iaitu sebanyak 200 ml air paip. Okey. Untuk sampel apa tadi? Sampel Cikgu. A. Dan seterusnya kita perlu masukkan 1 cm padu Okey. larutan metilina biru dengan menggunakan picagari. Hati-hati. Cikgu, Ifat tanya, kalau kita nak guna sudu boleh tak? Sudu. Nak buat kuih ke? Nak buat eksperimen sains? Ifan cuma ingin bertanya, cikgu, macam mana tu? Yang sesuai, paling tepat radas Okey. yang perlu digunakan adalah picagari. Picagari, sebab- yang penting eksperimen ni kita cuba untuk ikut prosedur yang tepat. Yang tepat. Supaya kita Betul. dapat keputusan yang tepat. Kalau ada keputusan yang mungkin ralat, kita Okey. boleh buat perbincangan. Apa faktor yang menyebabkan ketepatan keputusan itu. Baik. Okey, jadi kita gunakan picagari. Okey, kita guna Hati-hati. picagari. Okey, kita Tarik sebagai satu Okey, 1 sentimeter padu, saja, cikgu ya. 1 cm padu. Okey. Cikgu, kalau terlebih macam mana? Kita tekan keluarkan balik ke? Kalau boleh sepatutnya kena buang di tempat yang berasingan sebab Okey. kita tak nak campur dalam bikar yang sama. Nanti boleh menyebabkan ketepatan. Okey, so Okey. kita masukkan. Baik, okey, masukkan ke dalam air. Cantik warnanya. Okey. Okey, jadi apa seterusnya?
kita Kena perlu tutup. Tutup. Tutup botol reagent. Okey, yang tutup ni Ifan nak tanya, kenapa kena tutup? Kalau tak tutup Kita akan tutup. menyebabkan mungkin ralat juga ke cikgu? Ya, sebab mungkin ada benda-benda yang di persekitaran yang boleh mengubah keputusan yang sepatutnya. Baik. Selepas kita tutup, Okey. kita akan letak dalam almari gelap. Almari gelap. Gelap. Gelap kat mana cikgu kan? Boleh ambil Irfan. Tu Oh, almari kat gelap. sini. Okey. Ini Okey. dia almari gelap. Wah, besar juga. Nak letak kat depan ni cikgu? Boleh kat sini pun tak apa. okey. Tu je lah. Kat sini je. Okey, So, baik. nanti selepas kita dah buat, kita perlu letak dalam almari gelap. Okey, dan Okey. kita perlu tengoklah keputusannya setiap 30 minit. Oh, okey. Cuba Irfan lakukan sikit untuk eksperimen. sampel. Saya tadi dah buat air Air paip. paip, okey. Irfan boleh buat air suling? Air suling. Okey, baik. Izinkan saya cikgu. Maknanya Okey. Ifan akan ambil air suling dan Ifan kena masukkan ke dalam silinder penyukat. Ya. Okey. Yang ini 100 sentimeter padu dulu cikgu Ya. Okey, kita masukkan dulu. Picit. Kecil, hati-hati. Okey, hati-hati. Okey. Kita masukkan dulu. Saya Okey. bukakan untuk Irfan. Okey, baik. Tapi jangan lupa untuk kita tengok Rendahkan secara badan. rendahkan badan. Ya. Okey, saya harap tak bergigil lah. Okey, baik. Kita masukkan satu. Okey, baik. Sikit lagi cikgu. Sikit lagi, hati-hati. Okey, Semoga okey. berjaya Semoga dalam berjaya. uji minda. Okey, Okey. cantik. Dan sekarang Ifan tunjuk ke kamera dulu. 100 cm padu. Okey. Okey, sekarang ni kita kena masukkan ke dalam botol reagent okey, betul je, air suling. Okey, ni pun kena hati-hati juga Ya. sebab kalau kita tumpahkan mungkin akan mengganggu keputusan eksperimen kan cikgu? Ya, sebab isi padunya mesti sama dalam setiap sampel air yang berbeza dalam setiap botol reagent. Action. Okey, baik. Jadi seterusnya Ifan kena ulang kembali. Okey, kita apa? Langkah yang sama. Okey, kita masukkan. Sebab kita perlukan 200. 200, betul. Ya, hati-hati. Okey, hati-hati. Masukkan dulu. Dan sampai 100 tu baru Ifan akan condongkan badan sikitlah Kalau takut nanti menggigil banyak sangat. Bahaya juga. Okey. Dah sampai 90. Okey. Sudah tiba masanya. Okey. Baik, Ifan akan Kita perlulah rendahkan Kita badan perlu rendahkan kan untuk badan. dapatkan isi padu yang tepat. Tepat. Okey, sikit lagi. Okey. Oh, cemerlang Irfan ni. Okey. Dah. Okey. Okey, sekarang Ifan akan pusing. Okey, tengok dulu. Baik. Okey, tepat 100 Okey. Okey. Okey, 100 nampak tak kat situ? Jadi Ifan akan masukkan lagi ke dalam botol reagent kita. Okey. Ni pun kena hati-hati, jangan menggigil Ifan Syahmi. Okey, seterusnya langkah yang kita kena lakukan adalah kita kena ambil mentelina biru cikgu Ya. larutan mentelina biru menggunakan pica gari sebanyak 1 cm padu. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tarik. Okey, jangan lebih Ifan Syahmi. Okey, sikit lagi. Ni murid cemerlang sains dulu ni ya. Saya suka sains dulu cikgu. Okey, sikit lagi. Okey, hati-hati. Okey, dah. Dah. Okey. Baik. Masukkan ke dalam botol reagent. Okey. Masukkan di bahagian tengah-tengah cikgu kan? Ya. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey. Dah selesai. Tapi jangan lupa apa cikgu? Jangan lupa untuk tutup. Tutup botol Itu reagent. langkah yang betul. Kalau tak nanti mungkin persekitaran kita menyebabkan berlakunya ralat dalam Ya. eksperimen. Okey. Lepas tutup, apa yang perlu Tutup. kita buat? Kita kena masukkan dalam almari gelap. Okey. Izinkan saya cikgu. Okey. Masukkan kat sini. Okey. Dan kita tutup dengan rapat almari gelap. Baik. Jadi tahniah
Irfan, terima kasih. berjaya menjalankan uji minda untuk bahagian eksperimen dan saya bagi 2 bintang. 2 bintang. Terima kasih. Tahniah. 6 campur 2 ada. Dah ada 8 cikgu. Okey. Jadi apa yang kita buat, kita letak dalam almari gelap dan kita perlu perhatikan Baik. warna sampel air setiap 30 minit dan kita perlu catat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru itu luntur. Okey. Jadi seterusnya izinkan saya ya Irfan. Cikgu, Ifan ada soalan boleh Ya, tak? boleh. Okey, Ifan muskil dan tertanya-tanya bagaimana larutan metilina biru ni, maafkan saya, berfungsi sebagai penanda aras untuk menunjukkan pencemaran dalam air, cikgu. Okey, maknanya penunjuk kan, penunjuk. Jadi bila larutan metilina biru ni luntur dalam masa yang sangat cepat, maksudnya sampel air itu adalah dalam keadaan yang tercemar. Okey. Jadi kita ada pemerhatian tadi, kita ada botol reagen A, Betul. B, C dan D, ada air paip, air sungai, air suling dan air kolam. Jadi setelah kita buat pemerhatian, kita dapat keputusan ni, contoh keputusan yang boleh kita dapati. Untuk air paip, masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur adalah sebanyak 240 minit. Okey. Untuk air sungai 60 minit. Air suling tidak luntur sepanjang masa eksperimen. Okey. Dan air kolam 120 minit. Jadi antara A, B, C dan D, yang mana paling cepat yang diambil untuk warna larutan biru luntur tadi? Paling cepat, cikgu Paling cepat berapa minit? Paling cepat tak adalah, cikgu. Tak luntur. Tu yang paling cepat 60 minit. Okay, untuk air sungai. Yang paling lama air paip lah. Air paip 240. Dan ini adalah perbincangan kalau BOD tu tinggi, maksudnya tahap pencemaran tinggi. BOD rendah, tahap pencemaran rendah. Jadi kesimpulan untuk eksperimen tadi, bila kita buat, air sungai antara sampel air yang paling tercemar. Dan apa yang kita harapkan, langkah berjaga-jaga masa buat eksperimen tadi, pastikan jarum picagari berada di bawah permukaan sampel air semasa menambahkan larutan metilina biru. Jadi apa yang Irfan buat tadi? Tepat. Menepati langkah berjaga-jaga. Dan untuk eksperimen, ini ada 3 soalan. Soalan pertama, apa kegunaan larutan metilina biru? Kita kata tadi, macam Irfan tanya, penunjuk kehadiran oksigen terlarut dalam sampel air. Larutan metilina biru yang berwarna biru tadi tu akan luntur kalau dalam sampel air yang kurang ataupun tiada oksigen yang terlarut. Untuk soalan seterusnya, apa hubungan antara masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur dengan jumlah oksigen terlarut dalam sampel air? Jawapannya adalah semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur dalam sesuatu sampel air, maksudnya semakin kurang oksigen terlarut dalam sampel air itu. Okey, dan soalan terakhir yang boleh kita ajukan berdasarkan eksperimen ini adalah sampel air yang mana paling tercemar? Jelaskan jawapan anda. Jadi jawapannya adalah sampel air sungai paling tercemar. Kenapa? Kerana masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur dalam sampel tersebut adalah paling singkat. Baik. Okey. Jadi boleh faham? Boleh faham, cikgu. Maknanya kasih, keadaan air sungai ni lebih tercemar. Mungkin dengan faktor yang ada pencemaran di mana ada bahan buangan yang tidak lupa dan sebagainya, kan? Yang tadi yang kita dah bincangkan. Dan air suling memang tidak terkesan langsung sebab tak ada apa-apa je, kan? Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih, cikgu, atas penjelasan untuk segmen kali ini. Sudah banyak ilmu yang Ifan dah dapat, tapi Ifan nak ilmu lagi. Sekarang ni kita berhenti berehat seketika. Kembali lagi dalam Didik TV KPM selepas ini.
KPM. Hai, kan indah dunia kita kalau tak ada pencemaran alam sekitar. Baik, bertemu kembali bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran sains tingkatan 5, masih dalam topik kelestarian alam sekitar. Jadi, untuk segmen kali ini pula cikgu, apa yang akan kita sentuh dan bincangkan? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Izinkan saya untuk seterusnya ini kita akan tengok kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. Okey, penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif ataupun effective microorganism EM. Ini adalah sumber gambar yang menunjukkan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okey, EM itu tadi. Dan kita ada tengok yang pertama apa penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif EM ini. Yang pertama, usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau merupakan satu proses berterusan di negara kita Malaysia. Yang kedua, antara kaedah teknologi hijau yang digunakan untuk merawat air sungai yang tercemar di Malaysia termasuklah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Okay, effective microorganism EM. Dan kita ada langkah-langkah untuk membuat berbola lumpur mikroorganisma efektif yang akan digunakan untuk merawat air yang tercemar. Okay, terdapat 6 langkah. Yang pertama, masukkan tanah dan EM bokashi, iaitu EM tadi efektif mikroorganisma, ke dalam besen dan kita gaulkan campuran tanah dan EM bokashi itu. Dan yang kedua, tambah larutan EM ke dalam campuran tadi dan gaul lagi sehingga sebati. Dan langkah yang ketiga, bila kita dah gaul sehingga sebati, kita bulatkan campuran supaya menjadi berbola lumpur EM. Kita bulat-bulatkan supaya ada nampak setiap satu lumpur campuran tadi tu dalam bentuk bulat. Dan yang keempat, alas dasar dulang dengan surat khabar dan letakkan berbola lumpur EM di atasnya. Dan langkah yang kelima, simpan bekas yang mengandungi berbola lumpur EM tadi di tempat tanpa sinaran matahari ataupun angin yang kuat untuk mengelakkan berbola menjadi kering dengan cepatnya. Dan langkah yang terakhir, keenam, berbola lumpur EM tadi dah sedia digunakan apabila permukaan berbola disaluti oleh fungi putih ataupun kulat putih. Jadi ini adalah 6 langkah, 6 prosedur untuk membuat berbola lumpur mikroorganisma efektif yang bertujuan untuk merawat air yang tercemar. Dan kaedah ni, penggunaan berbola lumpur ni telah banyak digunakan, diaplikasikan untuk merawat air yang tercemar. Contohnya di sungai-sungai yang tercemar. Jadi ini adalah satu kaedah aplikasi teknologi hijau. Maknanya kita gunakan campuran tanah, kita ada campuran mikroorganisma efektif tadi untuk hasilkan berbola lumpur. Dan berbola lumpur ni apabila kita letakkan di dalam sumber air yang tercemar, dia dapat merawat air yang tercemar itu tadi. Okey, ini adalah kita kata penggunaan berbola lumpur untuk merawat air yang tercemar. Baik. Ya, itu adalah untuk subtopik terakhir bagi pencemaran alam sekitar. Ada soalan tak apa-apa, Irfan? Ada, cikgu. Ya. Mengenai berbola lumpur kita ni. Jadi Irfan sebagai rakyat Malaysia sendiri, Irfan boleh tak orang kata apa gunakan berbola lumpur itu dan Irfan pergi ke sungai yang tercemar dan Irfan buat sendiri? Boleh. Sebab tu kita kata teknologi hijau. Okey. Contohnya kalau kita ada sisa pepejar di rumah sekalipun, kan, contoh kulit pisang, sayur-sayuran yang
yang saki-baki kita boleh gunakan simpan dalam kaedah yang tertentu untuk hasilkan teknologi hijau yang membantu bumi kita untuk kita pastikan sentiasa dalam keadaan yang lestari, bersesuaian dengan tajuk kita, kelestarian alam sekitar. Jadi bolehlah saya tanya soalan untuk Ifan untuk kita rangkumkan rumusan apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey. Ifan dah bersedia. Jom. Apa soalan cikgu tu? Kita imbas baliklah kan. Okay. Kalau yang pertama kita tengok kita belajar berkenaan dengan definisi pencemaran alam sekitar. Kan maknanya apa yang tidak diperlukan dalam air, udara, tanah, itu yang kita kata pencemaran. Kan? Boleh Ifan nyatakan tak? Okey. Apa jenis pencemaran alam sekitar yang Ifan ingat? Baik, seperti apa yang telah dibincangkan oleh Cikgu Rosam sebentar tadi, sepanjang 1 jam ini kita bercakap mengenai pencemaran alam sekitar yang ada 4 jenisnya. Yang pertama, kita ada pencemaran udara. Betul. Yang kedua, kita ada pencemaran terma. Betul. Yang ketiga, kita ada pencemaran tanah. Yang keempat, kita ada pencemaran air, Cikgu. Ya, ada tepat. 4 kesemuanya. Kita ada 4 jenis dan ingat Ifan dan anak-anak murid di luar sana, jenis-jenis pencemaran tadi ada perkara, ada punca yang menyebabkan sesuatu jenis pencemaran itu berlaku. Dan paling saya ingatlah penerangan Ifan tentang penyahutanan tu. Bagus. Dan penyahutanan adalah satu punca yang menyebabkan pencemaran terma. Ya, bagus. Dan itu adalah untuk berkaitan dengan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Dan seterusnya kita buat eksperimen BOD. Kan kita nak tengok setiap sampel air yang berbeza macam mana perubahan terhadap larutan metilina biru. Okey, cikgu. Baik, mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan penilaian mengenai prestasi Ifan sepanjang 1 jam kita ke udara hari ini. Silakan. Saya Macam mana, cikgu? tanpa ragu-ragu Ifan. Tanpa ragu-ragu. Ya, Ifan adalah seorang murid yang terbaik. Terima kasih, cikgu. Mantap Ifan. Okey, Kalau boleh saya nak bagi semua bintang semua ni kepada saya perlukan Ifan. masa lah sebab nak tampal ni. 1, 2, Okey. 3, 4, Baik. Lagi, cikgu, 5. lagi. 5. Yalah, terakhir pun saya bagi juga sebab sangat-sangat cemerlang. Terima kasih, Tahniah, cikgu. Ifan. Baik, dan saya berterima kasih kepada cikgu. Dan mungkin ada rakan-rakan saya yang berada di rumah nak tahu bagaimana untuk mereka mendapatkan latihan pengukuhan di mana, cikgu? Oh, boleh. Kita tengok melalui portal Sumberku. Sumberku. Di situ ada latihan, cikgu, kan? Dan Ya, juga nota. insya-Allah. Ya. Baik. Dan saya ingin menyuruh kepada semua penonton untuk sentiasa menjaga alam sekitar kerana kita kena sama-sama menjaga kelestarian alam sekitar supaya negara kita dan keadaan alam sekitar kita lebih terjaga dan harmoni. Baiklah, cikgu, terima kasih lagi sekali. Ada sekali kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.